صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه. Ya kan? Tu lah saya cari buku Isra Mi'raj. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cari buku tu lah. Dia sekali lalu selalu kita tahu ada tu celah ni, dia tan celah ni. Aiwah dekat sini rupanya ada. Ni semua ni. Dia ada lagi ni. Dia ada yang kulit keras lagi ni. Mana? Ni saja ada 3. Ni saja ada 3. Aiwah. Ni semua kita baca ni. Ambil ilmu. Okey. Tu dia kata sekali lalu tengok tak nampak. Nanti dia ada lagi 3. Ada lagi satu tebal lagu tu, satu lagi nipis kulit keras 2. Saya tak nampak. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Sambung. Jadi peristiwa yang ketiga yang membuatkan bulan Syaban ini hebat. Yang pertama tadi kita dah habaq. Malam power tak power? Power. Tengah power tak power? Power. Maknanya memang disuruh. Malam disuruh beribadah. Ayuh ni macam yeah, macam tu lah. Ya, ayuh. Macam tu lah. Boleh lah. Macam ya lagu tu lah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang apa, malam power, nisfu pun power. Yang ketiga Syaban. So dua peristiwa yang menyebabkan Syaban ni power. Satu, bulan kena belah. Yang kedua, perpindahan kiblat. Yang ketiga, ingat tak ada satu hadis Nabi kata, Syaban syahri. Bulan Syaban bulan aku. Syaban syahri. Bulan Syaban bulan aku. So Syaban bulan Nabi. Kenapa Nabi cakap macam tu? Salah satunya ialah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Surah 33 ayat 56. Jom kita tengok. Surah Al-Ahzab 33 ayat yang ke-56. Ayuh. Tengok. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat setiap hari Jumaat wajib baca ayat ni. Bukanlah hukum dia tu, wajib. Maknanya mesti baca sebab nak suruh orang berselawat.
nak habaq perintah yang Allah mulakan dengan diri Allah. Allah suruh para malaikat dan Allah suruh kita semua orang beriman. Jom kita selawat sekali, 3 kali dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, tahajud wajib tidur dulu seketika baru bangun. Kalau tak tidur, dia nama qiyamul lail. Kalau tidur, baru jadi tahajud. Selesai. Okey, sambung. Jadi, bayangkan ayat ini turun di bulan Sya'ban, maka perintah mewajibkan kita untuk selawat kepada Nabi jatuh pada bulan Sya'ban. Bayangkan, hebat tak hebat bulan Sya'ban? Alamak, ini macam. Maka sekali lagi, so kalau malam power, pertengahan power, Sya'ban power. Jadi kalau semua ni berkumpul duduk dalam satu waktu. Bila dia duduk dalam bulan Sya'ban yang power, di pertengahan bulan Sya'ban yang power, dan pada malam bulan pertengahan Sya'ban yang power. Power tak power? Power. Jadi sebab itulah dari segi asal logiknya, logik sahaja dulu, menghidupkan nisfu Sya'ban dengan kumpulan dalil tadi yang kita gabung, power. Sehinggalah datanglah ada 1-2 dalil yang menunjukkan kata nisfu Sya'ban betul power. Kalau tadi kita ambil logik kita gabung perkataan, kita ambil malam, dalil-dalil malam, kita ayat Quran apa semua, lepas tu kita ambil dalil pertengahan, kemudian kita ambil pula dalil Sya'ban. Ui, power ni. Bulan Sya'ban, tengah-tengah malam. Ui, hebat tu. Terror takkan nak hidup. Okey, tengok logik kita tu jadi betul. Sebab adanya hadis-hadis yang mengatakan, contohnya kan famous hadis tu, Allah Ta'ala datang menyenguk makhluk-makhluknya untuk memberi pengampunan keseluruhannya kecuali 2 orang. Orang musyrik dan juga orang yang bergaduh, orang yang ada benci dalam hati dia. Betul kan? Ini yang kita dah habaq dah itu. Betul tak? Maknanya memang menghidupkannya dari asas sekali power. Jadi ikutlah nak buat lagu mana kan. Sebab semua saya dah tunjuk dah cara tadi. Cara nak hidupkan malam, baca Quran, baca sembahyang, puasa, zakat, zakat pula, sedekah apa semua boleh. Yang nak ambil pertengahan, nak buat jadi orang yang mendamaikan saudara dia, bagus. So apa masalah kita? Okay. So dari segi asasnya, sebab apa? Sebab saya tengok ada setengah orang sehingga ke tahun 2020 pun masih gunakan perkataan jangan hidupkan nisfu Sya'ban. Ini tidak betul. Ini ayat-ayat yang mengundang marah lah. Ini ayat-ayat yang tak seronok lah kita dengar. Ini ayat-ayat yang menimbul, ada benci di dalam ayat itu. Betul tak? No? Wallahu alam. Okay, clear lah. So nisfu Sya'ban settle lah. So siapa yang puasa hari ni, tahniah. Siapa yang puasa semalam, tahniah. Oi lah, bila kita sebut lagu tu, puasa esok lagu mana? Okey, ni ada pesanan. Ada. Ni ada dalam kitab fiqh. Tu, kitab fiqh tadi. Kitab tu ada, kitab ni ada, kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang sana ada. Mana lagi kitab fiqh lagi yang ada? Jap. Salah satu daripada atas tu ada lagi kitab fiqh mana lagi ada tapi sebenarnya sini ni kitab pembincangan fiqh banyak ada dekat sini lah. Okey, banyak ada dekat sini. Apa dia? Ada larangan Nabi kepada orang yang tak puasa-puasa lagi, supaya bila masuk 16 hari bulan Sya'ban jangan puasa dah. Ni bukannya kita nak kata ke orang apa ustaz diorang perangai kotor, tak orang bagi orang puasa. Dah. Dengar logik dia dulu. Ni bukan orang nak tak mau duk bagi puasa tak ketahuan lah. Ada benda kita nak habaq. Apa dia? Sebab kita punya fokus adalah Ramadan. Jadi sekiranya orang ada yang baru nak mula-mula belajar puasa, esok dah tak boleh puasa dah. Dia tak puasa langsung sebelum ni. Dia tak puasa langsung. Esok baru gatai-gatai nak mula puasa. Dia dengar kuliah kita ke apa ke, dia ada alamak syok lah pula. Aku nak puasa esok. Kata Sya'ban power lah, apalah semua, malam lah semua sempoi. Tak boleh. Pasal apa?
Sebab takut nanti baru nak belajar puasa, sekali puasa peram, dia jadi gastrik, dia terus tak boleh puasa Ramadan pula sat lagi. Kacau. Betul tak? Dia jadi kacau lah. Boleh Alright. So kita tutup sekejap dulu komen. Lepas tu kita terus dulu. Saat ini kita masuk balik. Boleh No hal, benda simple, tak ada masalah. On off. Bukan ada dosa ke, marah ke apa dah. Bagi clear, senang kan. Okay, sambung. Oh, baru saya tahu. Hari tu duk live dengan Ustaz Fakru. Ustaz Fakru suruh saya now I understand. Yes, now I understand. Faham. Lepas ni saya cerdik sikit dah. Alhamdulillah ada ilmu. Terima kasih sahabat. Dinda cakap dengan saya kah? Oh, lepas 3 hari baru faham. Delay. Orang panggil pending. Lepas 3 hari baru faham. Delay. Biasalah. Orang kampung kan ya. Terror sangat. Tapi orang kampung lah ni lagi terror daripada saya lah. Okey, kita sambung. Yang kedua, perbincangan Ramadan PKP. Alright, jom kita masuk. Kira settle lah Syaban. Alhamdulillah. Habis. Jadi maknanya kita, saya ulang balik. Saya bukan melekehkan tuan-tuan. Tidak. Saya seboleh-boleh nak mengalimkan tuan-tuan. Walaupun saya kurang alim. Saya nak tuan-tuan lebih alim daripada saya. Perbincangan kita, bukan kita tak mau bincang macam orang alim. Ada perbincangan yang alim. Kalau saya tekan nanti ikut komputer internet, tuan-tuan boleh tengok penulisan ulama-ulama hebat yang orang tulis balik. Lagu ni tuan-tuan baca, penin pala terus. Pasal apa? Hak ni dalil ni, hadis ni, dah ni ulama ni kata, Ibnu Hajar Al-Haytami kata apa, Ibnu Hajar Al-Asqalani kata apa, Imam As-Suyuti kata apa. Prom terus blackout. Boleh faham? Sebab tu saya bukan memperlekehkan tuan, tidak. Saya bagi supaya kita terus dapat tangkap senang dia. Next time lepas ni kalau jadi apa-apa, hai tu Ustaz Don ada ajak. Tengok lu. Hampa bergaduh apa ni? Kami bergaduh pasal Rabiul Awal. Okey, kita pergi awal-awal satu. Rabiul Awal. Bulan ni apa? Bagus tak bagus? Okey, ada Nabi lahir apa ni. Okey, kalau ada perkara-perkara hebat, antaranya yang Nabi lahir, bincang pula. Nabi lahir ni bagus tak bagus atas muka bumi? Bagus. Kalau Nabi tak mai petunjuk, kita semua jadi bingung. Betul tak betul? Habis tu kalau bagus, apa masalah? Jadi semua orang akan mudah nak relate satu persatu. Okey? Sehinggalah ada dalil pula yang kata tak boleh. Contohnya macam ni. Hari raya yang pertama. Kan kita nak hari raya, kita nak, sebab tu hari raya tak boleh puasa. Sebab ada dalil Nabi kata jangan puasa. Macam itulah contohnya. Boleh faham Clear. Settle. Alright. Habis. Khalas. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk Ramadan. Okey. Baki maknanya bila kita sembang nisfu Syaban, secara rasminya 15 hari lagi akan ada pengumuman dalam televisyen kita. Betul? Sebab hari ni kita semua mengharapkan televisyen. Betul? Semenjak PKP ni ramai orang tengok televisyen. Bagus. Televisyen punya rating pun naik. Orang pakat tengok balik. Tuan-tuan tahu tak? Sebelum PKP, 5 tahun sebelum PKP, kadar orang menonton televisyen merudum. Turun. Sebab semua orang pakat tengok on the go. Orang tengok YouTube, orang tengok IG, orang dah tak tengok televisyen. Semua maklumat dapat daripada Facebook dan sebagainya. Sebab tu televisyen dari segi pengiklanan dan sebagainya. Tapi sekarang Alhamdulillah, kawan-kawan kita yang duduk kat televisyen, kita bantu mereka. Mereka pula, kali ni Allah naikkan pula martabat mereka. Orang semua pakat tumpu pada televisyen. Televisyen pun boleh buat iklan. Sekarang orang pakat tengok. Bukan saja iklan, boleh bagi PSA, pesanan khidmat masyarakat, public service announcement. Public service announcement. Apa dia? Public service announcement. Lepas tu hebat lah. Jadi okey, cantik. So 15 hari daripada sekarang, insyaAllah kita akan ada pengumuman. Apa dia? Pengumuman nampak anak bulan. Maka kita akan melalui satu bulan yang agung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi kita sampai bulan Ramadan. Amin. So, bila kata macam tu, sebelum ni, yang tolong susun jadual kita adalah kerajaan, jabatan agama dan pihak masjid. Ini adalah 3 institusi
yang membantu menolong kita menyusun jadual bulan Ramadan kita. Kerajaan yang buat tilawah Al-Quran sebelum masa bulan Ramadan kan. Ingat sebelum Ramadan kan ada. Lepas tu kerajaan lah juga yang akan tetapkan waktu buka puasa, duduk dalam televisyen apa semua kan, government. Lepas tu kerajaan jugalah yang membantu semua orang yang kerja di jabatan kerajaan. Bila bulan Ramadan akan ada kuliah agama, akan ada buka puasa sama-sama, akan ada tarawih sama-sama. Betul tak? Government. Lepas tu barulah semi-government, GLC apa semua akan buat. Betul tak betul? Semua betul. So government tu suruh kat kita. Yang kedua, Jabatan agama lah buat keluar fatwa, buat keluar apa, semua mufti-mufti, jabatan mufti buat keluar kaedah puasa, semayang, tarawih, bacaan dia Subhanal Malikil Ma'bud dulu ke Fadlan Minallahi wa ni'mah dulu. Mana satu dia jadi Allah, ni kacau ni, ni kacau. Pegang mic tu, tengok orang kiri kanan tu, dia nak baca apa? Dia kata Subhanallah. Dia pun Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Kita ini kan. Lepas tu saya kira Fadlan Minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Kita syok. Saya kalau ni cadangan ya, mana nak tahu kok ada government ke apa yang tengok kan. Tak tahulah, orang semua tak pergi berkumpul kan, tapi nak buat macam mana aku sembahyang tarawih orang macam tak macam ni. Kita ambil positif. Apa dia? Boleh jadi selama ni kita fokus pergi ke masjid, ada ayah-ayah, abang-abang, husband yang mana yang giat pergi ke masjid. Bagus, tak salah. Very good. Kali ni Allah nak bagi peluang kita, didik keluarga kita supaya next year, sebelum ni kita seorang hidup Ramadan, kita syok sebab kita duduk pergi masjid, duduk tarawih, anak bini semua kat rumah. Kali ni disebabkan PKP, kita hidupkan semua kat satu keluarga. Next year, satu keluarga pergi masjid, buka puasa masjid apa semua dah jadi syok. Mana kita nak tahu kan? Betul tak betul? Kita ambil positif. Jadi yang susun kat kita Jabatan Agama, bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan yang ketiga orang masjid. Yang ni paling besar lah. Hak ni lah yang cari penceramah, hak ni lah yang cari tok imam. Ada lah yang tok imam yang dia pilih baca pelan, ada yang tok imam pilih baca laju. Bagus. Semua yang ada macam-macam. Tapi kali ni minta maaf saya siap semua. I'm sorry. Kalau siapa rumah hanya ada lelaki seorang yang dewasa, hak link semua baby ke budak umur 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, I'm sorry ya. Tok Imam tak boleh tukar. Tok Imam hak tu yang duk tonton nak tengok muka dia apa, hak tu lah Tok Imam. Tak boleh tukar dah, hak tu lah. Suara sedap tak sedap, duduklah dengar. Habis hilang punca. Dia kata Jahanam. Nak jadi imam mana ni nak baca kat aku ni? Imam Urdu ke? Imam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasib lah. Okay. So tak ada masalah. Ada 15 hari lagi kita nak prepare diri kita. Okay. So macam rumah saya confirm hak ni je. Ni Tok Imam, ni Bilal, ni tukang baca doa, hak ni apa nama ni. Sip baik moral bukan saya buat. Buka puasa dengan moral itu saya ada chef saya ramai. Ada chef yang ramai. So tak ada masalah. Yang ni kira sahur yang ni, tahajud muka ni, imam tarawih muka ni, imam sembahyang fardu muka ni, kalau kena baca yasin pun muka ni juga, witir pun muka ni juga, fadlan minallah muka ni, subhanal malikil ma'bud pun muka ni. Habis cerita ni muka ni semua. Alright. Baik. Jadi macam mana sekarang ni kita nak buat? Alright. Ingat logik saya dah cerita dah banyak kali dah, tak mau cerita kat sini dah kali ni. Banyak kali dah saya dah abang kata logiknya kebarangkalian memang kita akan Ramadan di rumah, tak akan campur orang, tak akan pergi masjidnya, tak ada punya. Orang tak akan lepas kita punya. Sebab virus ni makin meningkat dan kita sayang nyawa. Sebab tu dalam Islam dia ada agama, dia ada nyawa, dia ada 5 ni kan. Agama, nyawa, akal, harta, nasab. So agama, kalau kita tak ada nanti habis siapa nak hidupkan agama untuk ke depan, mau wafat semua. Lepas tu nyawa kena jaga, kalau mati jenuh. Okay, lepas tu barulah main yang lain. So disebabkan 2 ni kita akan duduk rumah. Garanti punya lah, insyaAllah kita akan main tarawih di rumah, saya yakin.
Ni saya punya sudut pandang saya lah. So jom kita buat preparation. Pertama, ingat ada lagi 15 hari. Ni saja aja sembang kita. Kita ada 1,600 orang ya. Sikit lah, tak banyak. Bukan tak sampai satu Malaysia. Apa dia? Esok hari Jumaat, lepas tu ada Sabtu, ada Ahad. So kalau saya cadang dah boleh dah kot. Yang mana yang nak anyam ketupat yang siap-siap dah boleh start buat dah. Yang mana yang nak beli ingredient nasi impit apa semua, rasa dah boleh beli dah. Dah boleh mula stok dah, simpan sikit-sikit. Tak usah pergi duk buat panik baik dah. Saya nak abang kata boleh buat sikit-sikit. Ambil dulu, kita tengok dulu macam mana. Sebab kena ingat, kalau dalam rumah tuan-tuan duk tengok dengan saya, ada 5 orang. 5 orang ni je yang akan raya sama-sama. Bukan ni. Tak usah duk beli macam satu kampung nak main. Jadi kalau kita tak start fikir daripada sekarang, takut kita gelabah, nanti dia jadi cacah merebah, membazir berlaku. Membazir kawan siapa? Membazir kawan syaitan. Habis. Rugi. Saya pun selalu, wife saya duk peringat saya, jangan duk bazir nanti kawan syaitan. Kita tahu, tapi kita duk buat juga kan. Okay. So saya on balik ni supaya ada countdown. Takut saya terlajak. Alright. Baik, jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, untuk pertama, dari segi preparation makanan. Mesti kita bagi makanan dulu. Simple dulu. Apa dia? Makanan. So, kurma. Jangan lupa. Sebab sekarang orang tak bincang pun pasal kurma. Betul tak? Nanti orang mula nak bincang kurma, kena sekatan lagi ke, mana nak tahu naik fasa ketiga ke apa semua, nanti kacau. Fasa lah, merkit dan dengan kedai runcit depan rumah saya ni pun dah mula ada jual dah. Abang NZ pun dah ada jual dah kurma lah apa semua. So boleh stock up dah kurma masing-masing untuk nak puasa. Alright. Belajar dah makan sikit bagi selesa. Yang mana yang nak mula basuh langser, silakan basuh langser. Hak mana yang mula nak basuh kusyen, sarung tilam apa semua, sila. Sejadah, telekung tu dah banyak hitam dah ni. Telekung dah penuh dengan makeup dah kat ujung tu. Basuh telekung. Jubah. Saya pesan, saya tak suruh orang panik buying. Saya cuma kata mula dah start fikir, beli sikit, tampung, okey. Lepas tu yang mana yang start nak membasuh, nak cuci sejadah, telekung, jubah. Alright. Kemudian dari segi makanan dan juga preparation kebersihan dan sebagainya, boleh susun atok rumah. Yang mana yang mula nak cat untuk raya nanti, sementara lah ni daripada buka kedai tong cat tu apa semua tu, boleh duk buka dua kali seminggu kan, ada kan dia punya jadual lah kan. Boleh dah mula. Alright. So itu yang pertama. So makanan dan sebagainya. Alright. Saya ulang sekali lagi, siapa yang baru nak start puasa esok, tak pernah puasa lagi, baru nak start puasa esok, tak boleh dah nah. Elok-eloknya dah tak boleh dah. Ada larangan. Boleh buka dalam YouTube, ada semua ustaz-ustaz semua cakap. Banyak. Ustaz Somad ada, Ustaz Azhar Idrus ada, Ustaz Iza Arif. Tak ingat Ustaz Iza Arif ada ke tak ada, tapi yang saya ada Ustaz siapa lagi? Tok Mufti ada. Banyak boleh buka. Sebab orang semua dah pesan dah kata, siapa nak penik wallpaper, sila pergi penik wallpaper, tak ada masalah. Sebab lah ni, sebab kita memang kita disuruh duduk rumah. Buatlah. Alright. Okay, settle. Nak keluar jangan lupa pakai mask, pakai glove tambahan extra. Pakai glove extra. Mask wajib. Okay. Habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. Settle bab fizikal. Ni siapa yang bersenam, siapa macam kawan saya hari tu, ada seorang kawan saya tu sehari sampai 2 kali, pagi bersenam, malam bersenam, dekat rumah lah dia buat. Saya kata ni kemas sangat ni. Maka saya pun pesan kat kawan-kawan, apa yang dah duduk bersenam, dah duduk biasa ke apakah, kalau nak kena susun jadual balik, please tolong susun jadual balik, bagi balik elok. Bila nak bersenam, buat jadual, penik jadual. Saya pun nak kena buat juga, nak kena penik jadual sahur ni. Sebab kita dah duduk kat rumah, kita dah jadi macam asrama lah, kita dah jadi macam rumah sewa. So ada yang kena jaga sahur, ada yang kena jaga makan malam, kena ada kebertanggungjawaban. Dalam rumah kena ada tanggungjawab. Ada yang nak kena mencuci, ada yang nak kena jemuk, ada nak kena macam-macam lah. Sebab yang Tok Imam semua dah tugas. Saya dah kena pegang lah tugas saya. Saya kena buat kerja saya lah. Kena mengapai Quran, kena mengulang balik. Okey. Ganti puasa boleh, qada wajib.
qada puasa wajib. Memang daripada 16 sampai ke ni memang boleh qada. Qada wajib. Puasa sunat jangan. Puasa sunat tak boleh. Okey, boleh settle. Oh, Masya Allah, ada pelajar-pelajar tahfiz, Nur Muhammad Tahfiz Center pun ada. Bagus. Ahlan wa sahlan. Alright, habis, settle. Oh, yang tu saya tak mahir lah. Jika kita pasal kita berus gigi. Berus gigi hukum dia makruh lepas zuhur. Masa masuk zuhur gosok gigi makruh. Sebelum zuhur boleh, no hal. Alright, itu ada dalam buku soal jawab agama. Soal jawab agama. Saya ada 3, Syekh Nuruddin, Ustaz Muhadir, Arwah Tunggu Datuk Arudin, 4 lagi satu Ustaz Ismail Kamus. Ada 4 buku soal jawab. Dalam tu semua ada. Jangan takut. Khalas. Okay, settle. Baik, sekarang dah masuk dah penjadualan settle. So sekarang mari kita bincang tentang hukum-hukum yang ada secara umum. Ni preparationnya. Nanti kalau tuan-tuan ni lepas ni kat ustaz-ustaz lain buat, boleh bincang. Kalau saya ada salah, settle. Oh ya Allah, hutang. Saya nak bagi Ramadan settle, betul kita bayar hutang lah. Sorry kita settle dulu. Yang pertama, hukum kita bersahur. Sahur hukumnya sunat dan dituntut. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Jadi bila sahur itu dituntut dan adalah sunat dan barakah, maka digalakkan semua orang. Ingat, kita tak bergegas nak pergi kerja, kita tak tu ada tu cantik soalan tu. Kita nak kena mandi wajib dulu ke lagu mana? Sebab ada setengah orang dia bangun-bangun dia nak kena sahur, tapi dia nak kena mandi wajib tapi masa dah singkat. Maka ulama kata tak ada masalah kalau dia ambil wuduk terus makan. Lepas makan masuk subuh, kemudian baru dia mandi. Walaupun begitu tetap puasanya sah. Walaupun dia dalam keadaan berhadath. Okey, settle Zakat bayar melalui online. Lah ni kan ada, kalau Kedah dia ada zakat zakat on touch, zakat on go, zakat Kedah. Kalau zakat yang PPZ apa semua ada, dia panggil apa? Zakat klik PPZ. Kalau LZS dia ada, satu Selangor ada, dia ada klik zakat, masuk page zakat.com ke apa, adalah dia punya ni, ada kat situ bayar. Boleh, dah ada dah sekarang zakat bayar. Alright, tapi jangan takut. Tok Mufti mesti buat kalau fatwa punya bagi kat kita. Jangan takut, mereka akan bagi cara-cara pembayaran zakat. Jangan takut, mesti ada. Alright, settle. So, sahur, e-zakat, terima kasih abang. Maik ada, bagus. Maybank to you ada zakat, bagus. Tu semua tu kira betul tu. Tapi jangan takut, akan ada punya pengumuman dan ajaran kepada kita macam mana kita nak buat bayaran zakat. Sebab jumlah dia kita tak tahu lagi berapa, dia tak buat umum lagi. Zakat fitrah berapa? Saya ada 5, 6, 7 orang saya kena bayar fitrah berapa. So memang akan ada amount lah. Sebelum ni RM7 betul tak kan? Okay. Saya sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So sahur plan, buat cantik-cantik. Alright. Yang kedua, lepas sahur, kelebihan sahur menyihatkan tubuh badan, kata ulama, memberikan kekuatan untuk at least sampai pukul 1 petang 2 petang kita kuat nak beribadah, nak baca Quran, nak kemas barang, nak tolong menyapu, nak menghidupkan Ramadan. Alright. Amatlah cantik sekiranya kita ada orang panggil SOP dalam rumah kita. Saya pun nak kena discuss benda ni. Macam mana kalau kita bangun, kita nak letak baju kotor kat mana, macam mana SOP dia. Keluar daripada bilik, bawa baju, turun bawah, bubuh, buat sahur, makan, letak pinggan, semayang subuh dulu, ataupun bangun ni ambil wuduk, semayang tahajud dulu ke, semayang apa ke, lepas tu baru kita turun, sambil turun bawa pakaian terus ke tempat nak basuh baju. Lepas tu kita ambil makanan, tolong panaskan makanan, nak kena buh dalam Tupperware supaya senang. Lambat kalau buh dalam microwave on pernah makan. So kita kena ada SOP semua, benda tu semua kena. Dan yang mana yang ada anak-anak yang dewasa, tuan-tuan kena bagi kebertanggungjawaban. Macam mana mak kami bagi kat kami dulu, kena masak, kena perangat, kena bagi tanggungjawab. Sebab kok mana pun saya, tuan-tuan, kita semua akan mati esok lusa. Depa ni yang nak kena hidup. Kalau kita tak bagi, tak jadi. Okay, settle lah bab sahur. So sahur, kelebihan paling besar adalah barakah. Barakah tu yang kita nak dalam hidup kita. Settle. Yang kedua,
berkaitan dengan lepas kita sahur, semayang subuh. So, semayang subuh berjemaah. Siapa yang dapat semayang subuh berjemaah, kata Nabi, seperti menghidupkan seluruh malam. Tu pahala dia. Ingat, bulan Ramadan, pahala ditingkatkan daripada 10 kepada 700. Ni amalan biasa. Puasa tak ada penghujung. Dia serah pada Allah. Allah nak bagi syurga. Itu kelebihan Ramadan. Alright? InsyaAllah esok malam kita akan sembang tajuk kelebihan Ramadan. Saja, saya bukan tak mahu abang. Dan yang nak join dengan kita adalah Heliza yang kata nak join kita. Dia hantar mesej kata, jom kita buat bincang. Boleh lah, saya kata tak ada masalah. Kelebihan Ramadan. Esok tajuk kelebihan Ramadan. Ni pukul rata dulu. Alright, kita sambung sahur barakah, ambil. Yang kedua, subuh. Siapa yang semayang subuh berjemaah, dia seperti menghidupkan sepenuh malam. Yang ni memang sebab apa? Bulan Ramadan, power dia memang power gila-gila. Terima kasih ya Allah tanya pukul berapa yang patut bersahur. Sahur dalam hadis Nabi, kita ambil yang simple yang tuan-tuan tekan dapatnya, mesti dapatnya. Apa dia? 50 ayat Al-Quran baca. Boleh ya? Tuan-tuan nak try 50 ayat Al-Quran baca. Dia setengah jam juga, nanti habis masa kita. Tapi saya dah ada jawapannya, setengah jam. At least setengah jam. Okey, kebiasaannya satu juzuk dalam 45 minit ke sejam kebiasaannya. Dan kalau siapa-siapa yang biasa baca Quran dalam keadaan, contoh innallaha wa malaikatahu okey, saya tahu. Jom kita ambil satu surah. Kita tibai 5 ayat ataupun 10 ayat. Kita ambil surah-surah yang macam Al-A'raf. Kita ambil Al-A'raf. Kita ambil Al-A'raf. Kita macam surah yang ni, kita try baca 5 ayat. Lepas tu kita times by 10. Kita tengok berapa minit. Boleh kah? Kita try ya. Ready? Tengok jam. Tolong time untuk saya. Ya, sini tak ada jam. Tuan-tuan tolong time untuk saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Sekali. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم. Berapa minit? Ada tak dalam 3 minit? Ada dalam 2 minit? Satu minit. So 5 ayat lebih kurang 1 minit. 4 minit ada yang time 4 minit. Ada 1 minit lebih sikit. 2 minit lah, kita kata 2 minit 2 minit. Okay. So dalam 2 minit. So 2 minit 5 ayat. 50 ayat 2 minit kali 10 20 minit. Nampak tak? Ini adalah waktu sahur yang terbaik yang Nabi biasa ajar kepada kita. Maknanya subuh hari ni. Okay.
Boleh tak kita tengok jadual Ramadan? Kalau sekarang lebih kurang dalam buku ini, ada tak kebarang kalian dalam 6 suku Ramadan? 6 suku, 6.20 subuh? Lebih kurang. Boleh sampai tak? Agak-agak. Boleh kot, no? Kan? Subuh, ni Ramadan. Agak. 6. Bukan. Ni sekarang. No, Ramadan. Kan boleh agak ada 6 suku. Dia boleh naik kan? Dia mesti dalam macam 6 suku kot Ramadan. Ke barang kalian. Tak ingat pula takwim. Dia lebih kurang 6 suku lah. So, timing sahur paling cantik 5.50. Hak ni 5.50. Mana 5.50 ni tak ada duk semayang dah. Balun. 5.50. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Balun. Okay. So, lepas balun nanti balun selesai sapada kita bagi sikit maksud so kan kita sapada sikit imsak tak apa. Imsak kita punya whistle, bukan whistle, kita punya emergency time. Jadi kita bagi ample time lah sikit. Imsak tu kira duk minum air, duk kumuk dah lah, minum air dah. Minum air kosong lah, minum air masak, baca selawat ke apa. Okay. Saya bagi contoh saja. Saya ambil KL ni senang, dia ibu negara, boleh settle lah. Azan first jangan. Azan habis. Tapi kalau abang maksud azan first gerak orang bangun subuh, itu betul. Itu betul. Tapi kalau Mekah sejam, tak ada masalah lah. Sejam pada guna. Okey. Kalau orang utara kata ada balon, dia kena lagu tu. Bunga balon lagu tu. Kita kena balon. Okey. So, imsak kita punya ni lah, yellow light lah orang kata, betul lah. Yellow flag lah orang dengar tu. Kah. Ataupun flag warna ni duk pusing. Nak menang dia kena flag hitam putih tu. Flag hitam putih azan. Ingat azan. Allah. Peram. Tak boleh telan lah nasi, tak boleh telan ayak dah tau. Boleh faham Settle. So tadi bagus soalan tu. Bagus siapa yang tanya tadi tu. Saya benda terlupa. So at least kalau siapa yang duk balas kat sini 5.50, 5.20, 5 ikut tempat dia, mana tuan-tuan faham lah perbincangan saya. Bagus lah lagu tu. Jadi kita boleh agak dah. Hak tu sebaiknya supaya elok kita selesai makan, kita sembahyang subuh. Pukul 1 pagi bukan sahur nah. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bukan pukul 1 pagi, bukan pukul 2 pagi. Yakni tanyalah ulama, jumhur sebut lagu tu. Muah bak. Alright? Settle. So, cantik, tuan-tuan pun dah tahu. Orang tanya nak makan apa? Makan ikut selera tuan-tuan. Kalau yang mak dengan ayah saya ajak, mak dengan ayah saya akan masak benda yang kami suka. Ingat tak kita kecil-kecil dulu. Ni tahun 1991, 1992, 1993, 94, 95. Ingat tak? Time tu kalau dapat ayam goreng, nugget, kan favorite time tu. Betul tak betul? Jadi mak saya akan masak untuk sahur benda-benda lagu tu. Sausage kan. Waktu lah ni menu dia dah berubah, betul tak? Betul tak? Waktu lah menu dah berubah. Kan ada orang kata roti gardenia, ada orang kata nasi kicap dengan telur. Sahur ikut selera masing-masing. Alright, dia tak ada kata kena sahur macam orang Arab. Maybe lah kat orang Arab, kita orang Melayu. Kita ni kena makan roti baru kita tahan semua. Tu pula kami Malaysia, roti pun nama roti John. Bukannya macam apa kat negara Mat Saleh pun tak ada roti John. Betul tak? Jadi nasi kandak kampung Melayu boleh buat kat rumah ke delivery. Mana nak tahu ada orang buat delivery kan. Nasi kandak bagus dengan balon, sempoi, jilat tangan sebelum basuh ni lah. Urut sini dulu, nanti dia jenik ni jambang sempoi. Betul? Lagi stelok separuh masak. Ni sempoi. Selok separuh masak cicah dengan roti bakar. Selera. Ni 15 hari ni boleh plan lah tu yang syok tu buat.
Baru Syok buat menu. Hak tu best tu. Heaven. Tu okey. Ada orang dia jenis balon Maggi. Tapi Maggi dia rancak. Maggi dia bukan rancak. Maggi dia ada udang, Maggi dia ada telur, dia pergi lepas telur duk lagu tu belum masuk lagu tu. Maggi dia duk golok dalam dalam periuk tu kan, duk gulung dia buh udang satu seketui sekor lagu tu hak seorang lagi dia pecah telur dia masuk lagu tu dia keluar seketui pula lagu tu dia alamak sempoi. Buat supaya apa? Dapat barakah, dapat makan. Hak ni orang Islam. Ibadah dapat, Allah sayang, kenyang pun kenyang. Siapa kata tak seronok jadi orang Islam? Okey, cantik. Alright, cantik. Ni kita berapa minit lagi nak habis? Alright, sambung. Ada tu saya kata sebab PKP tu tajuk kita PKP Ramadan PKP sebab PKP menu berubah. Menu bukan macam menu kita Ramadan dulu. Walaupun ada bazar Ramadan. Betul tak betul? Walaupun ada bazar Ramadan, tapi menu kita berubah. Dia tak akan sama. Okey, 15 minit lagi. Saya stop, Sat. Saya bagi tahu dulu pasal ni. Where's my beloved Quran? Jeng. Ni Quran dewa ni. Saya baca Quran ni masa yes, this is my Quran. Mana Quran saya satu lagi? Ini saja share lah. Hak ni Quran ni saya balut sebab dia dah koyak dah apa dalam kan. Ni daripada tahun 2002. Ni Quran ni tahun 2002. Hui, ya Allah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Saya khatam hafal Quran. Okey. Ya Allah, marah kat saya. Dia kata hang teruk, dia kata. Tengok saya mengapai. Saya kan tak mahir kan. Dia tahun 2002. Dia suruh tulis makna. Lepas tu tuan-tuan tengok tak ada tanda tu. Tu tanda. Nampak? Macam mana bagi clear? Lagi jauh ke lagi dekat? Ni tanda waqaf tam. Tanda waqaf tam. Tanda waqaf kat tengah-tengah pun ada agak. Kalau muka surat ni tukar dengan pen merah pula. Tu saya buat waqaf saya tanda semua waqaf untuk buat supaya boleh baca. Kalau tidak jenuh tuan-tuan. Nak hak ni ayat keliru. Ayat ni mengelirukan. Tengok contiang lagu mana. Keliru. Sekali baca kepala ni keluar kepala lain. Baca ekor ni keluar keliru. Ni tahu ni. Ni Tok guru tulis. Bagi sanad. Tapi saya tak bagi lagi sanad saya kat siapa-siapa sebab tak cukup alim lah. Janggut tak lebat lagi. Tak boleh lagi lah. Alright. Tengok. Yang ni Quran saya mengaji kat Mesir. Ni mak saya beli. Ni pahala kat mak saya. Hampa tak ada lawan lah, tak ada challenge lah pahala mak saya. Ngayah saya. Pahala apa. Okey, ni Quran ni, tengok tapi tak apa. Nanti anak-anak tuan-tuan buat depa pula nanti kata kau hampa tak ada challenge pahala mak aku punya pahala ni depa bagi. Anak tuan-tuan ajak depa bagi depa ni. Kalau tuan-tuan anak-anak tuan-tuan buat kat orang. Ini macam. Okey, sembut. Jadi dalam ni saya ada tanda masa saya mengaji. Okey. Sekejap. Surah apa ni? Yasin. Yes. Okey. Suatu hari Tok Syekh saya, Syekh Ridha Salim Ali, beliau ada berhajat kerana anak beliau ada urusan tapi berkaitan dengan anak perempuan Tok Syekh lah. Ada isu lah, maksudnya mungkin yes, ni anak sulung Tok Syekh nak melahirkan anak dalam labor room. Yes.
Kemudian Tok Syekh kata, dipanggil saya, Dun, main ni, hang tolong aku, kita baca Yasin ni. Anak aku dalam labor room ni, dia nak melahirkan anak, kita baca Yasin. Jadi saya pun baca Yasin dengan Syekh lah. Syekh saya nama Arwah Almarhum Syekh Ridha Salim Ali Al-Hafidh. Ini Quran tang sini tuan-tuan. Tidur, dengar saya baca Quran sambil tertidur. Saya lemuk, tidur pula. Dia jaga, dia sambung apa yang saya baca tadi. Ini kira ni buta Tok Syekh ni buta. Okey, tengok saya baca dengan dia, dia berhenti pada ayat yang ke-8. Sebelum waja'alna min baini aydihim, Tok Syekh berhenti, Tok Syekh baca doa. Tu saya tanda tu. Saya tanda silang syuk situ. Lepas tu Tok Syekh baca lagi dekat mukramin, Tok Syekh berhenti lagi. Tanda Tok Syekh baca doa. Dia berhenti, dia doa. Anak dia nak melahirkan anak cucu dia lah, kita kata cucu Tok Syekh. Kemudian Tok Syekh berhenti dekat ni, salamun qaulan min rabbir rahim. Tok Syekh baca 7 kali. Tok Syekh baca 7 kali dan berhenti dekat situ baca doa. Kemudian Tok Syekh baca terus sampai habis. Habis sini sadaqallahul azim, Tok Syekh baca Fatihah, Tok Syekh baca doa untuk kebaikan. Tu situ saya tunjuk. So doa apa saja hajat. Dia kata, "Don, hang kalau ada hajat, hang buat lagu ni." Dia kata. So saya buatlah kalau ada hajat yang besar lah, drastik, benda yang important. And then 7 kali ni kekataan itu adalah salamun qaulan min rabbir rahim, ucapan salam daripada Tuhan kamu. Kalau kita sebut 7 kali, mana kita berhajat kepada salam daripada Tuhan kita lah, ucapan salam. Okey, khair. Yang kan ada mubin, ada banyak perkataan mubin. Ni pun cerita ni saya tak cerita ke orang. Ni first time ni saya cerita ni. Ni first time ni saya tunjuk tuan-tuan live. Saya tak nak cerita. Mana ada tuan-tuan bisa dengar kuliah saya cerita ni? Tak nak. Rahsia ayat yang Tok Syekh saya baca tu pun saya tak share. Ni saya share sini first time. Moga ada barakah. Okey. Dalam Yasin dia ada beberapa mubin. Contohnya ayat 12 mubin. Kan ada perkataan mubin. Lepas tu ayat 24 mubin, kan? Ada perkataan mubin. Kemudian ayat yang ke 47 mubin. Mubin kami sempat baca masa kami tingkatan 5. Masa kami tingkatan 5 nak ambil SPM, kami sempat baca mubin, berhenti di setiap mubin, doa untuk berjaya dalam SPM. Aduh. Ustaz suruh kami buat. Tu masa saya SPM. Okey. Wallahu a'lamu bis-shawab. Clear no? Hal lain nanti tuan-tuan mu. Okey. InsyaAllah cukup malam ni. 2 kali cukup. Esok kita jumpa lagi insyaAllah. Esok dengan Heliza. Dia kata dia nak buat poster. Dia kata tunggu, dia nanti buat poster dia bagi. So, saya pun tunggu je lah. Alright. Wallahu a'lamu bis-shawab. Esok kita bincang tentang kelebihan. Esok fadilat sahaja. Nanti orang akan tanya, esok kita akan masuk juga tajuk ni apa tu bincang fadilat. Nak buat sudahlah. So dah. Ulama dia ajak kita sungguh-sungguh. Dia ajak untuk kita. Ni level kita. Kita punya level, low punya level. Jadi kita perlukan kelebihan. Betul tak betul? Esok jam yang sama 9.30 malam kita akan bersiaran lagi sekali. Minta ampun, minta maaf daripada saya ada salah silap banyak dengan tuan-tuan, cakap ada yang tak kena ke apa ke. Sembang kat rumah tara ni je lah. Okay, minta ampun. Nak buat rancak-rancak pun kan ada kamera nak cut lah apa semua kan. Kita ya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Nanti Puan Kak Malia tengok dekat ni lah no. Kita punya ada, dia kata tekan ada story tuan-tuan, tekan tu tengok. Okay, sekali lagi tak ampun, minta maaf. Bos saya segan nak tunjuk kat tuan-tuan tu. Saya bila ada problem saya tanya bos saya. Saya ada 2 orang bos. Nombor 1 Encik Rozala Fri Johori, yang kedua Ustaz Nushi Mahfuz. Dah sabar abang, jangan kata saya tak layan. Nanti saya Allah esok dengan Eliza kita try. Esok kita nak buat kelebihan saja. Kita nak bincang kelebihan. Abang tanya balik esok, boleh tak? Sorry bang, janganlah marah saya nah. Mr. B ni orang Kelantan panggil abang. B beruang. B dia panggil begitu. Jadi saya minta ampun, minta maaf lah.
Kita akan start mengaji satu juzuk satu hari. Saya masih dalam perancangan. Sebab kawan saya ada, Cik Syah, kawan saya admin yang jaga ni, dia ada nak bagi top up tak kat saya. Ada, dia nak ajak macam mana nak buat dia supaya kita start, tapi kita baca siang. Anak saya tidur siang, kita baca. Okey, anak saya tidur siang, kita baca. Malam kita kongsi ilmu lah. Siang kita baca Quran. Satu juzuk sehari. Kita cuba at least 45 minit. Okey. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang jangan marah saya nah. Saya lemah. Saya mengaku saya tak dapat nak layan semua. Ada salah dan silap. Saya minta ampun. Saya maafkan semua. Dan saya harap tuan-tuan pun maafkan semua orang juga. Ampun, semua kita clear. Bos saya tadi, saya duduk abang. Bos saya ada 2 orang. Seorang Cik Rozal Afri, bos nombor 1. Bos nombor 2 Ustaz Nusi. Saya selalu bila ada problem, saya tanyalah mereka kan, macam mana ni, sebab mereka bos kan. Sekali bos punya jawapan lain macam mereka punya pemikiran tinggi. Cik, saya nak kena baca mesej tu 5 kali nak faham macam mana nak jawab soalan ni. Soalan saya simple lah, tapi cara mereka jawab, nama pun bos, mereka fikir banyak. Okay, jom baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, jauhkanlah negara kami, keluarga kami, ahli keluarga kami daripada wabak-wabak penyakit, daripada persengketaan, daripada COVID-19, daripada segala penyakit berjangkit dan virus, dan jauhkanlah dia daripada seluruh negara kami, Malaysia khususnya, dan negara orang Islam secara amnya, dan jadikanlah kami daripada kalangan hamba-Mu yang bertakwa. Maka perkenankanlah doa kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjinna mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Malam Jumaat, malam yang diperkenankan doa dan malam yang barakah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa, esok siang baca surah Kahfi. Jangan lupa. Ada live. Don't worry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.